cuci. Clear tak? Bagus. Siapa guna bermanik dalam mata? Manik yang ditukar manik lah ni kan, bawa tua-tua duk buat tu. Alhamdulillah banyak jadilah. Dan saya nak bagi tahu ni, tak payah tukar manik, tak payah pakai spare. Satu amalan setiap kali lepas sembahyang. Amalan ni kamu tengok orang tabligh biasa duk buat di masjid, azan dia ambil ibu jari sapu kat mata, ingat? Tu amalan yang bagus tu. Tapi saya bukan ambil amalan tu, waktu guru saya ijazah pada saya. Sebelum tu saya nak tanya, Nabi mana yang diuji dengan mata dia buta sebab menangis anak dia hilang? Adik-beradik dia juga bunuh. Bukan bunuh sembunyikan. Yes, Nabi Yaqub. Yang hilang, budak yang hilang tu nama apa? Yusuf alaihissalam. Syams wal qamar ra'aitum li sajidin. Ayanda, semalam aku bermimpi sebelah bulan bintang sujud padaku ayanda. Apa petanda itu? Nabi Yaqub pun terus tarik tangan Nabi Yusuf masuk dalam bilik. Shh. Nanti dengar adik-beradikmu sebelah orang yang duk bully mu hari-hari mu menangis ni, ingat Yusuf, don't worry, satu hari nanti puak-puak yang bully mu tu akan sujud padamu. Dalam senyap-senyap dalam bilik tu ada anak dia besar ni duduk sebelah belangsir, dengar tafsir Nabi Yaqub. Dia kata celaka Yusuf ni, kita kena bunuh ni. Ni adik-beradik ni bukan orang lain. Maka ajaklah Nabi Yusuf pergi memburu ke padang pasir adik-beradik dia. Apabila pergi buru di padang pasir, pakat nak bunuh, hak ni nak pancung, hak ni nak tikam. Kata adik-beradik dia ni adik-beradik kita buang dalam perigi lah. Lepas tu kalau ayah kita tanya nak jawab apa, kita kata dia dimakan serigala. Oh, Ustaz kata tadi nak cerita bab mata, pergi cerita bab Nabi Yusuf. Ya, dia bermula di sini cerita ni. Kena tahu susul galur dia sebelum ayat saya ijazah tu. Maka apabila dibuang dalam perigi, Nabi Yusuf disambut oleh malaikat. Adik-beradik dia kata mati dah dalam telaga. Padahal Nabi Yusuf jatuh di tepi telaga tu, ada tanah duduk situ, tepi telaga tu. Maka saudagar daripada Mesir ambil air dengan timba, tiba-tiba awak naik air, lekat budak di timba bergantung. Terkejut besar saudagar, orang ke malaikat ni, berapa comelnya budak ni. Bila naik, buat balik ke Mesir, jual di pasar tani Mesir. Bini menteri beli. Nama apa bini menteri tu? Zulaikha. Cerita ni. Bela, remaja comelnya budak ni, pembela pun tengok suka pada Nabi Yusuf, comel. Maka dia goda Nabi Yusuf, kena fitnah, masuk penjara. Ni cerita ringkas, belum jumpa bab mata lagi ni. Duduk dalam penjara, orang lain duduk dalam penjara sekadar banduan. Nabi Yusuf duduk dalam penjara banduan, dan dia ibadat dalam penjara, sembahyang tak berhenti-henti. Akhir sekali banduan-banduan lain, sahabat-sahabat dia bermimpi. Seorang bermimpi duduk junjung roti. Tiba-tiba mari burung sambar roti atas kepala, buat terbang. Yusuf, semalam aku bermimpi, aku junjung roti, tiba-tiba mari burung sambar buat naik ke atas. Nabi Yusuf kata, mu siap-siaplah, esok kamu akan dipancung. Buka je pejabat pukul 8 kalau kita, warda penjara pergi dah panggil, mu kena pancung. Betul dia tafsir mimpi tu, hebat. Mari pula seorang bermimpi apa? Duk tuang air dalam bekas raja. Yang mana orang ni dulu kerja dengan istana dah, kena penjara. Maka tanya Nabi Yusuf, Yusuf, semalam aku memimpi aku tuang air dalam bekas raja dengan kendi. Apa petanda tu Yusuf? Yusuf kata, mu raja akan ambil kerja balik. Dan tolong ingat kata Yusuf, tolong pesan pada raja, aku kirim salam banyak-banyak, aku ni kena fitnah di penjara tanpa kebenaran ni. Kata orang tu, insya-Allah aku tubik, nanti aku bagi tahu raja. Tubiklah orang tu, tuan-tuan. Bertahun-tahun dia tubik, dia tak ingat pun Nabi Yusuf, kecuali raja bermimpi pula. Raja mimpi 7 ekor lembu kuru memakan 7 ekor lembu gemuk. Apa petanda? Raja pening dah duk fikir. Maka raja offer dalam negara Mesir ni, siapa boleh takbir mimpi aku ni, aku akan bagi anugerah. Maka baru dia teringat ke Yusuf.
Lama dah tubik baru teringat. Dia kata, tuanku, sahabat aku ada dalam penjara dulu yang hebat mentafsir mimpi, namanya Yusuf. Raja kata, pergi ambil cepat-cepat, aku nak tanya apa tafsir mimpi ini. Lalu Yusuf pun mentafsirkan mimpi. Mesir akan dilanda 7 tahun musim subur yang begitu melampau, suburnya hebat, berbuah tanpa musim, dan 7 tahun musim kering kontang yang tidak ada makanan. Nabi Yusuf kata, tuanku, masa musim subur ni kita buat gedung makanan, kita simpan dulu. Betul apa yang dikata, berlaku sungguh. Faham cerita ni? Lalulah apabila tanah Arab lain kering kontang, makanan tak ada, di Palestin je ada makan, di Mesir je ada makanan, maka adik-beradik dia tadi kata, ayanda, kita ni dah kehabisan makanan. Kita dengar ada seorang raja Mesir yang hebat, penteri dia nama Yusuf. Dia tak tahu Yusuf yang dia buang itu. Maka pada ketika itu Nabi Yaqub pun terlintas dalam hati dia, kau Yusuf aku ni. Pada sebab Nabi Yaqub ni orang yang mempunyai ilmu kasyaf. Masa awak balik darah kambing tu dia ambil cium, dia kata ni bukan darah orang, ni darah kambing ni, mu tipu aku. Dia tahu dah Nabi Yaqub pada ketika tu. Lalulah adik-beradik dia kata, mu duduklah ayanda, aku nak pergi jumpa pemerintah Mesir yang duk simpan makanan dalam gedung tu, aku nak balik makan padamu ayanda. Ayanda kata, mu pergilah. Tuan-tuan, apabila pergi ke Mesir nak jumpa menteri Mesir, raja Mesir pada ketika itu Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tengok adik-beradik dia, mari hok buang dia dulu. Ni adik-beradik aku ni besar-besar belaka dah. Okey, panggil menghadap Yusuf. Soalan pertama Yusuf tanya, ayahanda mu sihat tak? Ayahanda dia lah Nabi Yaqub. Dia kata sihat, tapi aku terkilan, kata adik-beradik dia. Ayahanda aku buta. Kenapa? Kerana mu dulu aku buang adik-beradik aku nama Yusuf dalam perigi. Balik dia menangis sampai hari ni buta. Yusuf pun menangis tengok. Padahal itu adalah Yusuf dah. Faham tak cerita ni? Lalu tuan-tuan dan perempuan, Yusuf kata, ayahanda mu sihat tak? Sihat. Adikmu seorang nama Bunyamin ada tak? Yes, dia teman ayah. Itulah adik-beradik seibu sebapak dia. Lalulah Nabi Yaqub pun, Nabi Yusuf pun bagi beberapa guni gandum. Orang lain Nabi Yusuf bagi secupak, 2 cupak je. Adik-beradik dia kata, mu ambillah setakat mana larat mu pikul. Ambil 2-3 guni seorang, pikul nak balik. Apabila pikul nak balik sampai di immigration. Kalau kita immigration sorry, pada ketika tu dia bawa juga Bunyamin tu. Belum lagi. Belum. Dia tahu cerita ni dah. Saya pun lama. Lalulah sampai di immigration, tiba-tiba hilang cupak istana. Cupak istana tu hilang. Itu masa dah ada Bunyamin. Masa ada Bunyamin dah? Kedua kali. Ya, kedua kali dia panggil pergi dah. Tapi ringkas ceritanya, akhir sekali dia panggil ayah dia mari jumpa dia dengan tebusan itu. Tiba-tiba ayah dia masuk pagar istana, bang dah. Ni bang Yusuf ni. Dia tahu ni hebat Nabi Yusuf ni. Ni bang Yusuf ni. Maka Yusuf pun panggil ayahanda dia masuk satu bilik seorang sama seorang. Dia kata, kamu kenal tak aku? Dia tanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kata, ini Bang Wan Yusuf yang satu ketika dulu dibunuh oleh adik-beradik dia. Dia peluk ayah dia, kata, akulah Yusuf. Ni hebat. Maka pada ketika itulah dicampurkan penglihatan Nabi Yaqub. Dia boleh lihat Nabi Yusuf dengan satu ayat. Ayat ni saya nak ijazah ni. Faham cerita dia? Pakai spek, berapa ramai buang spek. Dengan saya duk ijazah dalam TV ni. Pakai spek ni cacat, tahu tak? Tahu tak? Jangan marah, itu hakikat. Pertama-tama kalau buang spek raba-raba tak lagi ke mana. Ni cacat kritikal. OKU kalau parking mu boleh parking kat OKU tu. Kalau jenis ni, tengok ibu jari semua. Bukan kau ni pejabat tanah tak belah ibu jari kuku ni. Dalam kuku kamu tu ada kuku yang berwarna putih. Jumpa kau? Yes. Okey, kuku yang berwarna putih itu rapatkan dengan hujung lidahmu sekarang. Bagi basah. Pejam mata. Pejam. Jangan tengok aku, pejam. Sapu tak kelopok mata biar basah. Itu cara nak buat, ayat tak baca lagi. Praktikal dulu Tengok kuku masing-masing, ikut saya baca. Tarik nafas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Dan pada hari ini aku campakkan penglihatan kamu, lalu kamu mampu melihat dengan tajam. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Okey, letak hujung lidah macam tadi di kuku yang berwarna putih. Pejam mata, sapu atas kelopak mata. Ni ya Allah ya Tuhanku, kembalikan penglihatan aku sebagaimana kau campakkan penglihatan Nabi Yaqub AS, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ni amalan. Buat siap kali lepas mayang. Mata tak ada jual kedas pepak. Lampu kereta mau pecah ada jual, duk gantung kedas pepak. Mata kalau rosak-rosak dah. Nak tanya apa? Nak tanya apa? Boleh, tak ada masalah. Nabi Yaqub dah buta dah. Boleh jelek balik. Kuasa Allah. Surah